الصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Surah Al-Kahfi dulu nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. صدق الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما سيدنا محمد الله تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم تسقى القمر بالكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس
ونفسي بعدد كل معلوم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال. Fatih. Allahumma salli wa sallim ala al-fatihi lima ughliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Lima sabaqa nasiril haq. Ila siratikal mustaqim. Ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wa miqdaril azim. Allahumma salli alaihi wasallam. Mana saya batuk sikit hari ni nah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Ya ibadallah. Alhamdulillah. Wahai sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, yang dirindui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sangat-sangat saya kasihi, lagi saya hormati. Alhamdulillah. Kita kembali lagi pada pagi ini, pagi Jumaat Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Allah masih lagi memberi pinjam usia, masa, sehat, ruang, peluang, jemputan. Masya Allah. Terlalu banyak pemberian Allah kepada kita. Terlalu sedikit khidmat kita pada Allah. Jadi di antara khidmat yang wajib ada dalam diri kita, yakni menginfakkan apa juga pemberian yang Allah bagi. Bukan infak untuk Allah, infak untuk diri sendiri. Infak ke jalan yang baik, belanjakan masa yang Allah Ta'ala bagi pinjam ni ke jalan yang baik, belanjakan kesihatan, kekuatan dan keupayaan yang Allah bagi pinjam ini ke arah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jalan kita. Jalan orang mukmin, jalan yang sentiasa mencari kelemahan diri sendiri, seterusnya memperbaiki dengan mencari jalan-jalan yang diredai Allah. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung Syama'il Muhammadiyah
hadis yang ke-7 daripada muka surat kitab saya, muka surat 10. Muka surat 14. Satu lagi kitab muka surat 14. Siapa yang bawa yang terbaik? Berapa? 61. Yang lagu Kak Ilah punya 61. Tu dia nah. Ayat tu 61. Hadis yang ke-7. Okay, kita baca dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ahmad bin Abdah Ad-Dibi Al-Basri wa Ali bin Hujr wa Abu Ja'far Muhammad bin Husain wa huwa ibnu Abi Halimah wal ma'na wahid. Qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah qala haddatsani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Talib qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawilil mummaghit wala bil qasiril mutaraddid wa kana rab'atan minal qaum lam yakun bil ja'dil qatata wala bisabati kana ja'dan rajula wa lam yakun bil mutahham wala bil mukalsami wa kana fi wajhihi tadwir abyadu musharab ada ajul ainain adabul asfar jalilul musas wal katada ajradu dhu masrubah shasnul kafaini wal qadamain idza masya ka'annama yanhattu fi sababa wa idza tafata ma'an baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadra wasdaqun nasi lahjah wa alyanuhum arikah wa akramuhum ishraq man ra'ahu badihatan haba wa man khalatahu ma'rifatan ahabba yaqulu na'itu lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Tu cara ada baris tu. Baca tontang kalau tak ada baris. Jadi apa kata ada baris? Jadi tak berbunyi. Nah, tak berbunyi. Lagu tikus tengok besi perhati. Gigit tak upaya. Ni lagu cara ada baris tu. Berbunyi lah juga tapi tontang. Malu kat Rasulullah. Kan? Baca hadis aku. Tapi sangkut-sangkut. Dan saya kalau baca hadis saya sangkut, saya malu kat Rasulullah. Malu sangat-sangat. Nampak sangat kita ni tak rajin membaca hadis macam kita baca Quran. Quran pun sangkut. Quran pun sangkut. Kita kata Al-Quran tu sebagai panduan hidup. Pun sangkut juga lah. Tak malu kat Allah Ta'ala sungguh lah. Okay. Maksud hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Seorang yang sederhana di kalangan kaumnya. Rambutnya tidak kerinting, tidak pula lurus mengurai. Wajahnya tidak terlalu bulat. Kulitnya putih kemerah-merahan. Anak matanya hitam pekat. Bulu matanya lentik. Bahunya lebar, tidak berbulu. Dadanya berbulu. Tapak tangan dan kakinya tebal. Ketika berjalan, seolah-olah dia menuruni curam. Apabila baginda menoleh, baginda akan menoleh dengan seluruh badan. Di antara dua bahunya terdapat tanda kenabian. Khatamun nubuwah. Baginda adalah Nabi yang terakhir. Seorang yang paling baik hatinya. Paling benar percakapannya. Paling lembut tindakannya. Paling mulia cara pergaulannya. Sesiapa yang pertama kali melihatnya akan menjadi segan dan gerun padanya. Sesiapa yang telah bergaul dan mengenalinya akan mencintainya. Sesiapa yang cuba menggambarkannya akan berkata, tiada siapapun yang menyamai baginda sama ada semasa hidup maupun sesudah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran yang diberi ataupun yang diceritakan oleh Ali bin Abi Talib
Ali bin Abi Thalib ini di antara individu yang paling rapat dengan Nabi SAW kerana beliau mempunyai tali persaudaraan yang kuat dengan Nabi. Di antaranya dia dari kecil kenal Nabi. Dari kecil dia kenal Nabi. Dia duduk dengan Nabi dari kecil. Kan saya dah cerita dah. Nabi pernah berbincang bersama dengan sepupu-sepupu yang lain untuk membantu Abu Talib meringankan bebanan anak dia yang ramai. Jadi bila dah Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, baginda dah pun mempunyai pekerjaan dan pendapatan. Nabi ambil keputusan nak pelihara Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi bila Ali bin Abi Thalib dari kecil, so di antara individu yang paling rapat dengan Nabi. Dan lagi satu, Ali bin Abi Thalib ni dahlah sepupu, anak angkat lah lebih kurang. Kemudian sahabat yang paling terdekat. Sebab tu dia kanak-kanak yang pertama memeluk Islam. Nabi sampai wahyu kepada Nabi. Nabi turun, Nabi cerita dekat Khadijah. Didengar oleh Ali, terus dia masuk Islam. Dan kemudian bila dah dia meningkat dewasa, dia merapatkan lagi hubungan dengan Nabi, dia kahwin dengan siapa? Ya, dia kahwin dengan Sayyidatina Fatimah. Lagi dekat lah. Kemudian Fatimah ni anak manja Rasulullah. Tak mau duduk jauh-jauh, duduk dekat dengan rumah Nabi. Sampai bila? Sampai Nabi wafat. Sampai Fatimah wafat. Ali pun tak ke mana. Sampai habis Fatimah wafat, barulah dia pindah. Begitu dekat, begitu rapat, maka dialah di antara individu yang boleh menggambarkan susuk tubuh Nabi dengan cara tepat. Dengan cara tepat. Sebab duk tengok selalu. Boleh hafal dah. Uban banyak mana, bulu di dada macam mana, kepala besar mana, tapak kaki lengkok macam mana, tapak tangan macam mana, halus lembut macam mana. Semua dia boleh gambarkan dengan secara tepat. Dia duduk selalu ni. Macam kita kenal mak kita. Kita duduk dengan dia, kita kenal dia. Kita tahu tapak tangan dia macam mana, betih dia macam mana, belakang dia macam mana. Orang yang paling kita kenali. Maka bila nak cerita tu boleh digambarkan. Sahabat dulu tak ada video, tak ada gambar untuk dikenang. Jadi cari orang yang dekat dengan Nabi, suruh cerita balik. Pasal apa? Nak menghilangkan rindu. Dengar cerita pun menangis. Rindu sangat-sangat. Tak tahu nak buat macam mana. Jumpa Sayyidina Ali. Tanya kalau nak tahu macam mana Rasulullah ni. Nak tahu gambaran secara tepat. Di antara. Ramai sahabat yang boleh menggambarkan dengan tepat. Di antara yang boleh memberi gambaran yang sahih. Iaitu Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang mana kita tengok hadis tadi. Dia kata Nabi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Tak tinggi dan tidak rendah. Kalau Nabi duduk dengan orang tinggi sangat, Nabi nampaklah rendah sikit. Maknanya Nabi bukan orang tinggi renjong. Kita kalau tinggi, panjang renjong dia tu. Kita kan ada perumpamaan tinggi macam galap, tinggi macam zirafah. Nabi tak tinggi sampai tahap tu. Dan Nabi tak pendek, tak rendah. Kita panggil kalau rendah bonsai, orang panggil tau. Kan kita suka letak istilah abang nak kutuk orang, tau? Ayam serama. Bagi kawan tu terbakar perut. Melawak tapi sakit hati niat lah. Nabi tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Orang dia orang sedang. Orang cantik. Kalau kita lah ni kita panggil handsome lah. Seindah-indah kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan dia. Seorang yang sederhana di kalangan kaumnya. Sederhana ni tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Rambutnya tidak kerinting, tidak pula lurus mengurai.
Rambut dia taklah kerintin. Ketiau tu. Dia baru panggil halus-halus tu. Dia tak kerintin aku tu. Taklah lurus sedang. Okey, disifatkan dalam hadis lain yang kita jumpa tu macam mana. Dia kalau rambut depan baginda sallallahu alaihi wasallam tak pernah lebih daripada cuping telinga atas ni. Nabi rambut dia nanti akan turun macam ni. Hak depan ni tak lebih daripada telinga ni. Hak belakang kadang melebihi sini dan kadang sampai ke bahu. Sampai ke bahu. Sebab itulah ni ada orang lelaki yang simpan rambut panjang. Sunnah Nabi dia kata. Saya tak suka bila orang suka pakai benda tu. Tak apa, Nabi dia sunnah dia rambut panjang pun, dia bau minyak zaitun 2 hari sekali. Kan Nabi ada, kita dah baca dah hadis Syama'il. Nabi ada satu lapis kain sebelum Nabi pakai serban dia akan lapik dengan satu lapis kain. Bubuh kain kecil tu dulu baru dia pakai serban. Sebab bila minyak di rambut ni lekat di serban tu akan jadi apa? Kekuningan atau kehitaman. Nampak je kotak berkertang. Kata orang kita berkertang. Dia nak bila kena minyak. Kan? Jadi dia jaga. Hak yang orang lelaki yang simpan rambut tak mau jaga ni. Bencinya tengok tau. Biak berbuah. Baunya busuk. Lepas merebang. Silap-silap kutu pun boleh ternak. Boleh. Bukan tak boleh. Jagalah macam Nabi jaga. Dia bubuh minyak zaitun hak asli tu. Bubuh 2 hari sekali Nabi akan minyakkan rambut. Nabi sentiasa bawa sikat ke mana-mana. Kita orang perempuan tak usah bawa sikat lah. Nak sikat apa? Nak sikat tak mana kan? Cermin boleh bawa. Cermin di antara sunnah. Nabi sentiasa ada cermin dengan sikat. Sikat baginda. Sebab Nabi sentiasa dalam penampilan yang kemas dan rapi. Dan rambut Nabi macam itulah. Taklah terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Wajahnya tidak terlalu bulat. Muka kita ni dalam ni, dalam ramai-ramai kita ni, tak ada yang bentuk serupa. Betul tak? Ada kawan ni macam nak bulat. Tapi tak adalah macam bola tu. Ada macam nak tirui. Tapi kembung tang ni. Kan? Ada hak besar ke atas, kecil di bawah. Ada hak yang berpetak. Sama je atas sampai bawah. Itu fizikal kita yang Allah Maha Kaya menciptakan kita dalam berbagai bentuk. Manusia juga. Dia letak juga biji mata tu, dia tak letak kau ni biji mata sebelah duduk dalam ni, sebelah lagi duduk di belakang. Tak. Tak itu juga. Tapi Maha Kaya Allah tu, dia buat kita berbeza-beza. Itu kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan wajah Nabi ni taklah terlalu bulat. Okey, ini sahabat menggambarkan baginda pada bahagian ni dia tirus, tapi bukanlah sampai tajam berdagu tu. Tak juga. Wallahualam. Tak tahulah. Okey, saya nak cerita daripada satu hadis diriwayat daripada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni seorang penakwil Al-Quran yang paling masyhur. Dia cerita zaman, lah kita tengok sikit ya, tak banyak. Zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab ni menghantar 2 orang sahabat yang bernama Abu Hisham dan satu lagi Abu Dzar pergi ke Rom untuk berdakwah. Berdakwah, ajak saki-baki penduduk Rom untuk memeluk agama Islam. Sebelum Sayyidina Umar turun. Baik. Di Rom tu ada satu gereja besar. Gereja tu dia ada seorang pendeta. Pendeta Nasrani yang mengamalkan ilmu sihir. Yang mengamalkan ilmu sihir ni, yakni dia boleh gambarkan muka orang macam ni.
melalui satu kotak yang dia buka. Kita panggil kotak magic lah. Nah, kotak ajaib. Kemudian, pilah Abu Zar dengan Hisham ni. Kami bawa pesanan daripada Rasul kami dan Rasul kamu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan Allah menyeru kamu untuk menyembah Allah, meninggalkan persyirikan ke atasnya. Jadi, pendeta Nasrani ni kata, boleh tak hampa gambarkan muka dia dekat aku macam mana? Nak tengok pasal Nabi hampa sebab aku tak pernah tengok. Duk dengar saja cerita. Sampai wafat pun tak pernah tengok. Orang tak viral kan? Jadi Abu Hisham pun gambarkan sekian wajah. Wajah Nabi SAW. Yang kata pendeta Nasrani ni lukis melalui gambaran yang disebut, yang diceritakan. Dia lukis dengan tangan dia dalam satu kotak. Lepas habis dia bercerita, dia tutup kotak tu. Lepas tu dia panggil, dia kata, hampa main buka kotak ni. Buka kotak ni. Dia pun membuka. Nampak wajah Nabi SAW. Bakaina. Kata kedua-dua sahabat, kami menangis. Menangis, sungguh-sungguh punya menangis. Pasal apa? Rindu teramat sangat. Bila tiba-tiba wajah tu dengan izin Allah tergambar sebiji muka Nabi. Penangis terus. Ya, beginilah kekasih kami. Beginilah kekasih kami. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendeta Nasrani tu ambil balik kotak tu sebab gambar tu akan hilang. Gambar tu akan hilang. Ambil balik. Tak pernah aku lukis lukisan seindah-indah ini. Nampak punya cantik, punya segaknya laki-laki yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segak sungguh. Dan kata ulama sirah mengatakan secantik-cantik Nabi Allah Yusuf, dia hanya sebahagian daripada kecantikan Nabi, you know? Dia bukan 3/4, dia setengah sahaja. Setengah lagi dapat kat Nabi. Nabi cantik lagi. Sekali ganda lah Nabi lebih cantik daripada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Itu di antara gambaran di Nabi. Betapa indahnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diteruskan lagi dia kata kulitnya putih kemerah-merahan. Putih ni putih campur merah. Putih campur merah biasanya dia jadi color apa? Pink. Dah? Lagi bayang pula Nabi color pink. Saya kata otak kita ni, otak tak bersih. Bila hang cerita dia mula nak bayang. Putih campur merah pink. Okey. Pink color. Anak matanya hitam pekat. Anak mata Nabi warna hitam pekat. Bukan biru. Kita orang Melayu hitam lah, nak. Kita orang Melayu betul tak? Tak ada biru. Biru tu kera. Kalau kata Melayu, hang tak ada pembohong lah. Jangan marah dah. Betul kan? Kalau dia bubuh kalau pinjam lah tu. Anak mata Nabi hitam pekat. Cantik dah. Kemudian disebut, dia kata, bulu matanya lentik. Bulu mata dia lentik. Tak payah duk extend apa-apa dah, no. Tak payah duk pakai lah bubuh gam kat bulu mata. Pergi makan kenduri naik motor. Pakai contact lens warna biru. Bubuh pula bulu mata. Yang sedihnya pergi makan kenduri naik motor. Bulu mata tu senyap turun sebelah. Contact lens lari di sebelah tu. Aduh, kesian. Nah? Pakai baju kebaya. Turun butang terbit 2. Bulu mata lari berselera. Tang mana lah yang segak dah?
Allah bagi dah cantik dah. Kita suka nak bomen-bomen lah. Saya tak kata lah kat dalam ni Dani dia pun tak pakai bulu mata no. Tak ada yang pakai kot no. Nak bubuh pun tak kerti ni nak. Orang bubuh dengan galing, kita bubuh dengan gamuhu. Cabut-cabut keluar dengan kulit-kulit. Baik. Seterusnya, bahunya lebar, tidak berbulu. Bahu, kita panggil apa? Bahu lebar. Bidang, no? Bidang. Bahunya lebar. Dadanya berbulu. Tapi bukan kata, jangan bayangkan macam gorila tu pula. Sikit. Bulu yang halus. Dan dia kata lagi di sini disebut dia kata, tapak tangan. Tapak tangan dan kakinya tebal. Apa maksud tebal di sini? Lembut. Macam tilam bantai kekabu. Baru sudah orang isi tu. Kan? Bukan bantai kekabu kita dah tidur lama dah mampus. Kekabu-kabu kan. Pernah dengar orang kata kekabu mati? Dia dikerahkan. Saya dulu, mak saya tu dia rajin. Dia buat tilam tu, tilam kekabu. Dia nanti buang 3-4 bulan sekali dia akan katok tilam tu dengan kayu. Petang menyapu. Dia kata kekabu tu mati. Katok pukul bagi gebu balik kan. Yang disebut di sini makna kata tapak tangan dan tapak kaki Rasulullah tu tebal. Jangan bayang tebal tu. Gebu. Tulislah saya baca seorang-seorang. Jadi Wahabi siapa baca kitab Syama'il seorang-seorang jadi Wahabi sebab tak ada guru. Dia nak merepek lah. Otak kita ni, bila kita baca kitab tak ada guru, syaitan nanti mengajak. Tebal macam ni. Hitam macam ni. Besar macam ni. Dia nanti mengajak kita tu. Tu Wahabi marah sangat kat Ahli Sunnah wal Jamaah ni lah. Okey. Kemudian dia kata, ketika berjalan seolah-olah dia menuruni curam. Laju. Laju. Apabila baginda menoleh, baginda akan menoleh dengan seluruh badan. Kalih terus badan dia. Dia kalih terus. Dia tak pusing kepala sahaja. Baik. Peristiwa ini dirakamkan ketika mana solat fardu berjemaah. Nabi yang menjadi imam setiap kali solat fardu. Jadi lepas bagi salam, Nabi nanti kalih terus badan dia. Sebab tu kalau kita tengok imam, pasal apa? Lepas bagi salam, dia nanti kalih badan kan? Nanti kalih badan. Biasanya Nabi akan pusing pada bahagian kanan. Nabi pusing pada bahagian kanan, tapi dia tak konon sikit. Dia konon betul-betul belah kanan. Nabi tak konon menyerong begitu, tapi Nabi betul-betul ke arah kanan dan Nabi nak tengok apa yang ada. Sahabat-sahabat akan berebut duduk sebelah kanan. Sebab Nabi akan bagi tumpuan lebih daripada sebelah kanan. Ataupun kadang-kadang Nabi nanti kalih terus badan dia ke arah belakang. Itu yang kalau kita tengok imam, lepas-lepas bagi salam yang imam duduk kalih belakang tu, ada pasal lah. Cuba tanya tu imam tu. Pasal apa kalih belakang? Kalau dia jawab, tak tahu, duk tengok imam semua lepas bagi salam kali, dia pun kalih. Bermakna dia tak ada ilmu. Tapi kalau dia kalih belakang, sebab dia ikut Nabi SAW, imam tu ada ilmu. Dapat pahala sunnah. Kita pun kalau jadi imam perempuan sama perempuan, sunnah lah. Kita kalih belakang. Sebab Nabi dia takkan pusing kepala saja. Kalau orang panggil dia, tanda dia nak bagi perhatian, dia akan kalih dengan badan-badan dia. Kita kadang-kadang sembang, bagi pipi ya kadang tu. Tapi Nabi ni dia meraihkan sahabat. Tak kira lah walaupun budak-budak dah. Dan kemudian dia kata di antara dua bahunya terdapat tanda kenabian. Kita dah baca dan kita bakal baca lagi sekali. Apa dia? Khatamun nubuwah yang dicop di belikat Nabi SAW. Yang dia kata sebesar burung, telur burung merpati. Di antara dua bahunya terdapat tanda kenabian khatamun nubuwah. Baginda adalah Nabi yang terakhir. Seorang yang paling baik hatinya. Khatamun nubuwah tu cop tu
mengatakan memang tak ada Nabi lah selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hadis ni orang Nasrani cuba mempertikaikan apabila orang Islam berkata ada satu lagi Nabi yang akan turun akhir zaman. Siapa? Nabi apa? Nabi Isa. Betul kan? Nabi sendiri kata Nabi Isa akan turun. Nah, habis kan dah dikatakan Muhammad tu Nabi akhir. Bermakna dia bukan Nabi yang terakhir lah. Ada lagi satu Nabi. Nabi Isa. Kemudian dia bertanya. Tanya orang Nasrani. Macam mana orang Islam ni? Sat kata Nabi Muhammad yang terakhir. Sat kata Nabi Isa yang terakhir. Okey, kalau orang tanya kita. Nabi Muhammad memang yang terakhir. Betul? Terima? 100%? Ya. Yakin. Itu akidah kita. Nabi akhir sekali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkan ada dah Nabi selepasnya. Habis Nabi Isa tu siapa? Nabi. Nabi Isa. Dia sebenarnya dia bukan mai selepas Nabi. Dia sebelum Nabi lagi dia dah mai. Tapi dia diangkat. Karena Allah Ta'ala nak menyelamatkan dia daripada dibunuh oleh puak-puak Nasrani inilah. Diangkat. Dan di antara asbab yang dia akan turun semula demi membela umat Islam yang ketika itu sedang difitnah oleh Dajjal. Dia akan diutuskan sekali lagi untuk membunuh Dajjal. Di Babulut, Palestin. Yang mana dia turun di Syria. Dia akan membantu Imam Mahdi. Dia akan bantu Imam Mahdi untuk melawan dengan Dajjal. Ketika ni Imam Mahdi dah lari. Tak boleh nak lawan dah dengan Dajjal. Dajjal ni bawa fitnah yang paling besar. Jadi Allah Ta'ala utuskan Nabi Isa alaihissalam. Dan ketika ini Nabi Isa alaihissalam kata dia bukan dah Nabi. Tapi dia wali kutub. Ketua bagi segala wali. Dia kata dia bukan lagi Nabi. Wallahualam. Itu hanya pendapat-pendapat. Tapi memang dialah yang akan turun dan dia akan bunuh Dajjal. Dajjal ni bila dengar kata Nabi Isa turun, dia punya lari. Nabi Isa kata kepada Imam Mahdi, Dajjal memang ditakdirkan mati di tangan aku. Sekalipun dia tak jumpa aku, kalau dia terkena khabaran ataupun bayang aku pun dia akan mati. Dia tetap akan mati. Dajjal akan lari. Takut kat Nabi Isa alaihi salam. Okay. Ini di antara gambaran yang diceritakan. Dan wajah Nabi dengan Nabi Isa alaihi salam hampir-hampir sama pada segi bentuk. Ni. Orang panggil apa? Raut wajah ke? Bentuk muka ni. Panggil apa? Tak kata, tak habis saya bahasa Melayu tak apa nak lulu ya. Raut wajah. Raut wajah. Bentuk ni. Kalau nak tengok Nabi Isa alaihi salam yang betul-betul memang kita tak tengoklah. Tapi digambarkan oleh ulama hak yang dia gambarkan dalam disalib tu. Memang dia ambil sebiji muka dia. Jadi perhati saya pun tak berani nak perhati tengok benda tu lama-lama. Tengok tapi tak memandang lama-lama. Takut sat lagi dia merepet-repet. Kan saya kata pemikiran kita tak bersih. Bila kita pandang syaitan tu kan mahabak begini. Yang apa yang boleh kita bayangkan, dia pergambarkan rambut dia tu kan panjang. Rambut Nabi Isa ni dia panjang turun macam tu. Dia ketak-ketak turun macam tu. Warna rambut dia perang. Nabi rambut hitam ikal mayang. Dan Nabi Isa ni bukan Nabi terakhir. Dia cuma
turun untuk wafat sebab dia belum lagi wafat. Baik. Baginda adalah Nabi terakhir, seorang yang paling baik hatinya, paling benar percakapannya, paling lemah lembut tindakannya, paling mulia cara pergaulannya. Sesiapa yang pertama kali melihatnya akan menjadi segan dan gerun padanya. Malu. Nah, malu dengan sebab kepribadian. Kita kalau tengok orang yang hebat-hebat ni, kita malu nak menatap muka dia lama-lama. Nak sembang, nak pandang dia secara tepat pun rasa malu. Kan kita akan baca hadis akan datang yang dikatakan Nabi tu putih dia macam cairan perak. Nah, kenapa disifatkan cairan perak? Tak ada kudi. Tak ada parut. Halus licin. Putih. Macam cairan perak. Punya cantik. Tak ada kudi. Tak usah ceritalah kita. Parut dulu-dulu sampai kelar tak habis lagi. Pada hak parut demam campak pun ada lagi. Nah, kalau nak kira parut saja di muka tu sampai tak lain. Di muka Allahu Akbar. Duduk topak dengan bedak je pak. Start je dah. Tak lagi dia cayak hilang. Dia naik lah. Berketunggin je. Tu Nabi SAW. Siapa yang tengok dia, kan malu. Pandang muka dia tak boleh tengok lama. Ada satu silauan cahaya pada wajah baginda. Okey, kita tengok. Pantulan perak. Pantulan perak. Perak ni benda yang bersinar lah. Kalau kena cahaya matahari, kita tak boleh nak pandang secara tepat. Macam itulah wajah baginda SAW. Orang-orang kafir tak boleh tengok secara tepat muka Nabi. Tak boleh tengok. Tak tahu nak gambar macam mana tu. Sebab tu bila mana seorang pendeta Nasrani menggambarkan wajah Nabi, Hisham dan Abu Dhar ni menangis. Menangis sungguh-sungguh. Macam ni lah Nabi kami. Macam ni lah Nabi. Kalau boleh nak bawa balik gambar tu, nak tunjuk dekat sahabat-sahabat, tapi tak boleh. Dia akan hilang gambar tu. Dia akan hilang. Sebab dengan izin Allah, dia digambarkan sekali lagi. Punya rindu sahabat-sahabat tu nak tengok gambar terus menangis. Dan dia kata sesiapa yang cuba menggambarkannya akan berkata tiada siapa pun yang menyamai baginda sama ada semasa hidup maupun sesudah kewafatan baginda SAW. Perumpamaan kita kata macam ni nah. Tak jumpa dah. Tak jumpa dah manusia seindah itu. Takkan kita temui dah manusia sesempurna itu. Selama hayat dia hidup ataupun selepas dia wafat. Takkan jumpa dah orang macam tu. Orang kata apa? Tak ada dah edisi tu. Yang tu saja. Satu-satunya di dunia yang Allah Ta'ala utuskan. Allah Ta'ala bagi pinjam kepada kita dan kita tak dapat nak jumpa baginda SAW. Tapi Alhamdulillah kita dijemput oleh Allah Ta'ala untuk sama-sama membaca Syama'il. Untuk sama-sama membaca Syama'il demi menguatkan rasa haibah. Apa dia? Cinta kepada baginda Nabi SAW. Okey. Satu lagi hadis lah, tapi kita tak baca matan dia, panjang. Hadis ni panjang. Jadi kita tak baca matan dia, kita baca maksud dia terus. Boleh tak? Okey, Alhamdulillah. Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu. Siapa dia Hasan ibnu Ali ni? Cucu Nabi. Cucu Nabi SAW. Dikatakan Hasan ni wajah dia mirip Nabi. Wajah dia mirip dengan wajah Nabi SAW. Tapi fizikal dia daripada pusat ke bawah. Pusing daripada rambut ke pusat. Yang dikatakan mirip baginda SAW. Aku bertanyakan pada pakcikku Hindun bin Abi Halah. Pakcik dia pak penakan dia. Yang merupakan seorang yang pandai menggambarkan sesuatu. Aku inginkan beliau menggambarkan padaku sifat-sifat
baginda SAW yang sama denganku. Yang kata hampir-hampir serupa dengan dia tu. Hindun menjawab, tubuh Rasulullah SAW besar. Wajahnya berseri seperti bulan purnama. Nampak cantik. Nah, macam bulan purnama. Tubuhnya lebih tinggi dari ukuran orang biasa yang pendek dan lebih rendah daripada seorang yang tinggi lampai. Maksudnya tak tinggi, tak rendah. Kepala baginda besar dan rambutnya ikal. Ini kenapa betul sikit. Betul dari pemikiran. Kalau baca seorang-seorang, Nabi ni tak tinggi, tak rendah. Kepala besar. Itu saya kata kalau mengaji seorang jadi wahabi. Bayang pula lagi kepala besar. Yang dimaksudkan di sini, kepala besar di sini adalah pemikiran Nabi. Kecerdikan akal Nabi. Itu yang disifatkan kepala besar ni. Dan kemudian, bukanlah besar sampai nak terjatuh tu, dah. Sempurna orang lah. Kan? Sempurna orang lah. Allah Ta'ala buat kita ni memang sempurna lah. Kan saya kata, nak tahu tapak kaki kita besar, mana ukur daripada dahi sampai ke dagu. Itu saiz tapak kaki. Nak pi beli kasut di kedai, nak buka kaki segan, ukur muka ni. Itulah saiz tapak kaki. Padan dengan muka hang. Hang tak usah kata serak terang mana muka hang besar tapak kaki lah. Ini kehebatan Allah Ta'ala. Jika rambutnya panjang, dia akan menyikatnya. Jika tidak disikat, rambutnya mengurai. Dan tidak pernah melebihi ujung bawah telinganya. Ada ketika rambut dia panjang, dia pernah rambut panjang. Kulitnya cerah, putih kemerahan. Dahinya luas. Bulu matanya melentik panjang. Ini macam ulangan hadis tadi lah. Kedua-dua keningnya hampir bertemu. Kita orang Melayu, jarang-jarang nak jumpa kening bertemu. Tapi mami-mami dah lah. Di antara kedua keningnya terdapat satu urat yang menjadi merah. Di sini. Kat sini. Ada satu urat tu yang akan menjadi merah ketika mana baginda marah. Hidungnya mancung bercahaya. Baik disebutkan, hidung Nabi SAW ni, di depan ni mancung tirui. Orang Melayu tak ada tirui kot. Ada jugalah yang tirui. Kita orang Melayu, jangan marahlah. Dia bagi kembang dari atas sampai bawah pada. Besar daripada tang batang ni sampai ke bawah. Tirui tak? Sampai orang panggil jambu lah. Apalah, saya kata Alhamdulillah kau nampak ada lubang nak buat. Tidak nak menyawa kau mana, kan? Tak kira lah. Selamat hidung Nabi tu tirui. Tirui. Mancung. Mancung, Masya Allah Ta'ala. Kemudian, dah mancung bercahaya. Baik, bisa tengok orang make up. Lepas nanti bubuh. Putih sekarang ni. Kan? Pasal apa bubuh tu? Nak bagi bercahaya. Sian kat kita, terutama kat orang perempuan. Kesian. Bulu mata pun pinjam. Pendek lembu punya. Lembu kata aku tak payah pakai pun. Kita tengok mata dia punya cantik. Mata lembu. Sadah ni jahat lah. Dia pergi sama kita dengan mata lembu pula. Betul tak? Kan? Bila tengok orang sembelih lembu tu, dia kata mata cantik. Hidung tak apa lawa dia. Hidung tak apa handsome. Baik. Siapa yang tidak memerhati dengan teliti akan mengatakan ia bengkok. Macam bengkok ni. Bukan bengkok naik tu. Tapi macam betauk di hujung tu. Tirui dia tu macam dia betauk naik. Kalau Allah ya rahmah, mak saya kata rambut hidung punya mancung boleh gantung cawan. Dia sampai naik lagu tu. Di depan tu dah lah bercahaya. Tak tahu nak kata macam mana. Janggutnya lebat dan pipinya pauh.
Pauh ni apa? Buah pelam kan? Tu saya tahu. Kalau mengaji seorang-seorang, pergi pauh pergi macam buah pelam. Itu yang pauh tu buah pelam. Kan? Orang Kelantan panggil pauh kan? Ha? Ha. Tak tahulah apa. Aku pun tak tahu, hampa pun tak tahu. Kita sama-sama tak tahu. Wallahualam, Allah lah yang maha mengetahui. Mulutnya lebar, bukanlah lebar luas. Okey. Giginya berjarak gigi hadapan. Bukan renggang jarang tu. Tapi manislah sangat-sangat. Dadanya berbulu halus. Ada bulu tapi halus. Lehernya jinjang. Cerah bagaikan perak. Tubuhnya cantik dan tegap. Perutnya sama rata dengan dada. Yang ni fail lah. Kita perut dengan dada. Denak berkelubih gitu. Itu kalau perempuan tu sertalah. Lelaki. Nabi ni sampai mati. Dada dengan perut sama kata. Hak ni lagu tu. Masya Allah. Allah. Dan lagi disebut dia kata di sini. Dadanya pula bidang. Antara dua bahunya luas. Bahagian tubuh yang tidak berbulu nampak bercahaya di antara dada dan pusatnya terdapat bulu-bulu halus di bahagian garisan tetek dan perutnya. Dada dia dan perutnya tidak berbulu. Tangan, bahu dan bahagian atas bahagian baginda berbulu nipis. Tangannya panjang, telapak tangan lebar, tapak tangan dan tapak kaki tebal. Jari jemarinya panjang. Di tengah-tengah tapak kakinya tidak menyentuh tanah. Itu yang kata Nabi SAW ni mempunyai jari jemari yang panjang lagi, halus. Kedua-dua tapak kakinya halus hingga tidak melekat air. Punya lembut, punya gebu. Air pun tak singgah. Macam kulit bayi yang baru lahir. Air yang mengenainya akan terus hilang jika hilang tidak berbekas. Ketika berjalan tubuhnya tegak. Baginda berjalan dengan tenang, dengan langkah yang luas, dia langkah yang panjang-panjang. Kita tengok perempuan Jepun jalan. Ketek. Dia ikat dalam lutut tu Jalan mana Nabi jalan laju. Dan dia kata seperti mana baginda seolah-olah menuruni tanah yang tinggi. Ketika menoleh, baginda menoleh dengan seluruh badannya. Baginda sering menundukkan pandangan untuk memandang ke bawah daripada mendongak ke atas. Baik, di sini ada pencerahan ulama. Nabi berjalan, tengok ke bawah. Tak langut ke atas. Bermakna Nabi sentiasa menjaga pandangan baginda SAW. Nabi, dia punya biji mata tak merewang. Kata. Tapi bukanlah duduk sampai tak pandang ke depan. Dan disebutkan lagi Nabi lebih memandang akhirat daripada dunia. Dia tak pernah teruja dengan apa juga perhiasan-perhiasan dunia. Dan berjalan Nabi lebih banyak berfikir daripada bercakap. Jadi tunduk di bawah tak apa banyak cakap. Baginda sentiasa melihat sesuatu dengan penuh perhatian. Satu-satu masalah baginda akan bagi penuh perhatian. Dia tak adalah dengar sambil lewat. Walaupun baginda ada tempat rujukan orang ramai. Semasa berjalan dengan para sahabat, baginda akan membiarkan mereka berjalan di hadapan. Setiap kali berjumpa baginda dengan seseorang, baginda akan memulakan dengan salam. Dikatakan bila berjalan, Nabi akan jalan di belakang. Kalau ada sahabat yang berjalan di belakang, Nabi tarik mereka ke depan. Baik, di situ ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, Nabi memuliakan orang. Sebab tu Nabi suruh jalan dulu. Walaupun sahabat akan persilakan Nabi jalan terlebih dahulu, tapi Nabi yang bagi. Itu cara kita beradab. Kita beradab dengan kawan, dengan sahabat, dengan guru, kita akan bagi dia jalan dulu. Nabi dia akan berebut untuk mengambil adab tersebut. Akhlak yang paling mulia
baginda Nabi suruh sahabat jalan depan, dia jalan belakang. Dan ditanya oleh Ali karamallahu wajhah. Sebab apa Ali tanya? Ali kan di antara kanak-kanak yang membesar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah ikut Nabi satu ketika tu. Waktu tu dia umur 11 tahun. Dia ikut Nabi. Tak diceritakan ke mana. Tapi dia terpaksa berlari. Dia ikut Nabi, dia kena berlari. Sampailah Nabi kali tengok dia duduk berlari, Nabi pegang tangan dia, Nabi letak dia di depan. Nabi kata kat dia, berlari. Nabi jalan. Tu antara satu riwayat hadis. Sayyidina Ali kata, aku kena berlari sampai tercungak-cungak. Nabi berjalan. So, masa tu dia kecil lagi. Nah? Dan satu lagi hadis menceritakan, Nabi ni dia tak bagi sahabat berjalan di belakang dia sebab ada malaikat. Nabi akan kata kepada para sahabat yang cuba berjalan di belakang Nabi, Nabi akan kata, biarkan mereka di belakangku. Siapa dia? Malaikat akan ikut ramai. Segerombolan malaikat yang ada di belakangku, maka biarkan mereka berjalan di depanku. Ada dua pendapat. Dan kedua-dua ini adalah pendapat yang paling sahih. Yang boleh diterima pakai. Itulah fizikal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah pun digambarkan oleh Hindun bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah ini ponakan kepada Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Mai hubungan tang mana boleh jadi ponakan? Okey. Anak tiri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindun di sini lelaki ke, bukan perempuan. Anak Sadatina Khadijah dengan suami dulu. Tulislah sikit. Lagi duk kata Hindun ni siapa? Dia kata ponakan dia. Dia ni adalah anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hindun lelaki ke perempuan? Ya, lelaki. Dapat kat orang Melayu dia guna nama perempuan. Salah tak? Tak salah. Saya pergi cakap nama pula. Tak apa, bubuh bila. Itu Hindun bin Abi Halah. Abi Halah tu suami lama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Okey. Habis dah masa? Habis dah masa. Ada soalan nak tanya tak? Kita baca Yasin. Hari ni kita akan buat bacaan Yasin. Yasin hajat daripada beberapa orang sahabat kita yang mana suami-suami mereka diuji dengan kesakitan yang Allah Ta'ala bagi. Ada yang dah teruk, yang dah kronik. Dan kita mohon doa kepada Allah Ta'ala, pada sahabat-sahabat kita, Kak Ani, Kak Rohjah, yang mana suami mereka diuji dengan kesakitan. Walaupun doktor kata bawa balik lah, tak ada harapan dan nak sembuh. Hanya menanti saat sahaja. Itu doktor kata bukan Allah kata. Selagi bernafas, selagi itu ada peluang. Macam itulah juga kita. Selagi ada peluang, kita terus rafakkan doa kepada Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat kita membaca Yasin pada pagi Jumaat ni, agar sahabat-sahabat kita yang mana diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesakitan, segera Allah sembuhkan. Kalau berat sakitnya, ringankanlah ya Allah. Kalau parah sakitnya, sembuhkanlah ya Allah. Kalau susah, senangkanlah. Kalau miskin, kayakanlah. Kalau derita, bahagiakanlah. Kalau sempit, lapangkanlah. Berilah kebahagiaan kepada mereka yang diuji, wahai Allah. Bekalkan kepada mereka kekuatan, ketabahan dan kesabaran untuk melalui ujianmu ini
Sesungguhnya ujian daripada Allah adalah mencerminkan kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Maka oleh itu kita mohon sangat kepada Allah Ta'ala dengan penuh rasa kehambaan, sembuhkanlah ya Allah. Berikanlah keringanan, permudahkanlah mereka ya Allah. Dan begitu juga bacaan Yasin ini untuk diri kita, ahli keluarga kita, yang mana ketika ini kita pun bukan senang semua dah. Ada yang sedang sakit. Bolehlah kita niatkan sama sekali. Kalau yang telah meninggal, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar yang telah pergi itu dirahmati. Jadilah kubur mereka di antara taman-taman surga dan jangan jadikan kubur mereka di antara kawah-kawah neraka. Dan seandainya yang masih hidup, bahagiakanlah mereka di dunia hingga ke akhirat. Astaghfirullahalazim alladzi la